الشمسية والسلام على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. رب زدني علما وهداية صالحة لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نأخذ بأوامرك ونعوذ بنهيك وانصرنا تبارك وتعالى الملائكة المقربين. وافتح علينا وبرحمتك وعليك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولسانا قال الشيخ المسلم كلام محمد. Dan setengah daripadanya sampai ia tempat iqamah atau niat ia akan iqamah. Padahal ia sembahyang qasar, maka batallah tayamumnya dengan mukim atau niat mukim. Setengah daripada beberapa perkara yang membatalkan tayamum ialah sampainya seorang yang bertayamum sampai tempat iqamah, sampai kepada tempat yang dia nak bermukim. Mana masa dia mula bergerak tu dia dah letak dah nak pergi ke mana. Maka sekarang dah sampai ke situ. Atau niat akan iqamah. Atau niat akan iqamah. Niat akan iqamah ni masalahnya belum sampai kepada tempat yang dia nak tuju. Tetapi dia niat bermukim di tengah jalan. Maknanya belum nak sampai ke tempat yang dia nak tuju tu, dia niat bermukim di suatu tempat. Pendek katanya jadi bermukim dia. Jadi bermukim dengan sebab sampai ke tempat yang dia nak pergi. Artinya jadi bermukim dengan secara niat iqamah. Itu dua cara itulah. Padahal ia seorang tadi itu di dalam sembahyang. Mana dia sampai ke tempat yang dia hendak bermukim. Di dalam keadaan dia tu sembahyang qasar. Ataunya dia niat iqamah itu pada masa dia sembahyang qasar. Lepas tu kalau katanya niat bermukim tu kita tak payah sangatlah nak jadi rupa dia, nak nampak rupanya tengah-tengah solat. Contohnya kalau saya tu nak pergi ke KL masalah. Itu KL tu tempat tuju saya lah. Lepas tu apabila sampai kat Kelantan tu, tengah-tengah sembahyang qasar kat sana ada singgah rumah kawan sahabat ke masalah. Tengah-tengah duduk solat qasar tu, tapi tayamum lah tu. Tengah-tengah qasar masalah. Jadi ingat dalam hati nak bermukim di situ sehari dua. Rupanya begitu batal tayamum. Artinya masalah seorang tu dia sembahyang qasar. Dia sembahyang qasar di atas perahu. Di atas perahu. Maka jadi berjalan ikut sungai lah. Maka tengah-tengah dia duduk solat tu, perahu berlayang sampai ke tempat yang dia hendak nak pergi. Maka jadi bermukimlah dia. Lepas tu katanya macam mana pula duduk atas perahu, ada air tak boleh ambil wuduk ke? Kita letaklah rupa katanya dia sakit ke masalah tak boleh sentuh air. Tu nak bagi rupa, nampak rupa masalah. Maka jadi maknanya asalnya dia tayamum. Lepas tu dia solat
solat tu solat qasar pula, maka batallah tayamumnya. Dengan sebab jadi bermukim dengan secara sampai atau dengan secara niat. Maka dia katanya, maka batallah tayamumnya dengan mukim, dengan jadi bermukim. Dengan sebab sampai itu atau niat bermukim. Niat mukim, niat bermukim. Maka manakala apabila batal tayamum tu, maka manakala batal tayamum, batal sembahyang pula. Memanglah. Sebab sembahyang dengan tayamum, batallah sembahyang. Kerana dighalibkan bagi hukum, kerana dighalibkan bagi hukum mukim atau niat akan dia akan mukim. Yang menghukumkan tiap-tiap satu daripada keduanya, hukum mukim atau niat bermukim tu, mutamamkan sembahyang. Sebab kenapa boleh batal tayamum dia? Apabila tayamum tu batal, maka sembahyang tu batal. Kerana dighalibkan, mana kerana dikuatkan. Diberatkan, dikuatkan bagi hukum, yakni akan hukum mukim atau niat bermukim. Yang mana hukum apabila jadi bermukim, yang menghukumkan tiap-tiap satu daripada keduanya mutamamkan sembahyang. Maknanya apabila jadi bermukim, apabila niat bermukim, jadi sembahyang dia tu tak boleh nak qasar sebab bermukim melawan ni kan safir. Kalau dia nak boleh qasar, dia kena musafir. Maka apabila bermukim dah tak musafir dah. Apabila dia musafir tu dia dah tak musafir. Kalau tak musafir tak boleh nak qasar sembahyang. Maka apabila tak boleh nak qasar, maka wajib mengitmamkan, mutamamkan sembahyang. Maknanya kena sembahyang cukup 4 rakaat. Maka dengan sebab dia macam kata semalam, apabila kita tengah-tengah sembahyang qasar tu, apabila jadi bermukim mana tak boleh qasar. Tapi tak kalau sembahyang dengan wuduk lah. Kalau kita sembahyang qasar dengan wuduk, maka tengah-tengah solat tu jadi bermukim dengan sebab sampai atau dengan sebab niat. Maka sembahyang tu tak payah berhenti. Cumanya kita kena terus jadi 4 rakaat. Jadi tak payah berhenti. Tetapi di sini masalah kitanya tayamum. Maka keadaan kitanya tayamum tak boleh guna 2 fardu. Begitu ya. Tayamum tak boleh diguna dengan satu tayamum akan 2 fardu, tak boleh. Tetapi maka di sini kira katanya sembahyang qasar tu satu sembahyang tamam tu satu sembahyang. Jadi maknanya apabila dia sampai jadi bermukim, jadi sembahyang dia tu kena ubah jadi sembahyang yang sempurna, sembahyang yang 4 rakaat. Tengok, dia katanya maka menyerupa orang yang orang tu meniatkan tamam sembahyang. Jadi maknanya pada maknanya dia niat nak mensempurnakan sembahyang. Menyerupa akan orang yang orang tu meniatkan tamamkan sembahyangnya, sembahyang orang. Akan barang, bukan orang. Maka menyerupa akan barang yang ia seorang meniatkan tamam sembahyang. Jadi serupa dengan masalah apabila dia meniatkan tamam sembahyang, niat di dalam solat qasar. Meniat tu niat di dalam sembahyang qasar. Niat apa? Mutamamkan, sempurna 4 rakaatkan sembahyang. Jadi sama dengan tu. Sama di mana? Dengan berhimpun dengan tiap-tiap daripada keduanya. Dengan berhimpun, dengan sebab berhimpun dengan tiap-tiap keduanya, itu barang yang tiada mengharuskan dia kan barang. Kerana niat tamamkan sembahyang seperti hukum mulai sembahyang yang lain. Sekali lagi Jadi masalahnya kita sembahyang qasar. Kita ambil asal hukum sembahyang qasar. Kita sekarang kalau kita sembahyang dengan wuduk lah. Kalau kita sembahyang dengan wuduk
lepas tu selepas pada kita ambil wuduk kita semayang qasar. Maka apabila tengah-tengah kita solat qasar, kita jadi sampai kepada tempat yang kita nak tuju, maka jadi bermukim. Maka semayang tu wajib diitmamkan, disepenuhkan 4 rakaat. Satu. Yang keduanya apabila di tengah-tengah duk solat qasar itu dia ingat nak bermukim, niat, ada teringat dalam hati, ada niat, ada qasad dalam hati, nak bermukim di tempat yang dia solat, di kawasan yang dia solat. Maka tak boleh nak qasad, mesti kena ubah jadi tamam. Tapi tak payah niat macam mana lah. Terus buat 4 rakaat jadilah. Begitu. Pula satu lagi pulanya, ketika kita semayang qasar, ketika kita semayang qasar, kita maklum ketika takbiratul ihram nak semayang qasar mesti kena niatkan qasar kan. Sajaku semayang fardu zuhur qasar, sajaku semayang zuhur 2 rakaat. Ingat. Maka kita semayang. Sementara belum nak selesai solat qasar tu boleh kita nak metamamkan semayang. Ya, tak pasti ikut yang kita niat. Tak mesti kita ikut yang kita niat. Kita niat qasar, boleh kita nak mutamamkan. Tetapi kalau kita niat tamam, kalau kita tak niat qasar, tak boleh kita nak qasar, mesti kena semayang tamam. Kita dalam safi lah ni. Dalam safi sajaku semayang zuhur 4 rakaat. Mana tamam tu? Sajaku semayang zuhur 4 rakaat. Padahal kita di dalam safi tapi kita nak niat tamam. Niat 4 rakaat. Maka tak boleh kita nak qasar, tak boleh. Tak boleh nak qasar. Tetapi kalau kita niat dalam masa takbiratul ihram, kita niat qasar, kita nak buat 4, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Itu setengah daripada rupa qasar jadi tamam. Semayang qasar, awal-awalnya semayang qasar, tapi kena diubah jadi tamam. Itu setengah daripada rupa. Begitu juga setengah daripada rupa niat qasar, tetapi ubah jadi tamam pun ada juga. Kita misalan kita dengan kawan kita tu bersafir bersama dia lah. Dalam segrup dengan dia tu. Kemudian kita jadi makmum, dia jadi imam. Lepas tu dah belum nak solat, dah janji dah kita qasar dah. Dah beritahu dah kita semayang qasar. Kita pun niat qasar. Imam pun niat qasar. Tiba-tiba imam tu ubah daripada qasar kepada jadi tamam. Kita pun kena jadi tamam juga. Sebab tidak sah semayang qasar di belakang imam yang semayang tamam. Itu mana rupa, setengah pada rupa katanya yang niat qasar tapi ubah jadi tamam. Maka jadi maknanya di sini apabila dia dah sampai kepada tempat yang dia nak tuju, dia dah jadi bermukim. Artinya tengah-tengah semayang qasar dengan tayamum tu dia niat bermukim. Apabila niat bermukim, tayamum dia tu batal. Maka apabila tayamum tu batal, maka semayang qasar dia tu batal juga. Jadi sebab apa dia bermukim tu melawani akan safar. Boleh qasar sebab safar, tapi sekarang dia dah bermukim. Maka dia katanya maka itu menyerupakan barang meniat maka menyerupa akan barang yang ia seorang meniatkan tamam sembahyangnya sembahyang seorang. Dia asal dia niat qasar tapi ubah jadi tamam. Dan dengan berhimpun dengan tiap-tiap keduanya, berhimpun dengan sebab berhimpun di tiap-tiap dua saat itu, keduanya mana? Bermukim dan niat bermukim. Barang yang tiada mengharuskan dia akan barang, dan apa dia perkara yang tidak harus tu ialah
menghimpunkan akan dua solat dengan satu tayamum. Kerana niat tamam sembahyang itu seperti hukum mulai sembahyang yang lain. Kita niat tamam tu maknanya supaya sama dengan kita sembahyang yang satu lagi pula. Jadi maknanya sebab itulah apabila dah jadi bermukim, mana kena tamamkan solat. Kena tamamkan solat, tetapi kita tayamum, kita mulai solat, kita tayamum, kita mulai solat qasar. Apabila jadi bermukim, maknanya kita kena jadi tamam. Maka tamam qasar tu seolah katanya sembahyang lain-lain. Walaupun sembahyang yang satu sekalipun, tapi pada hukum sembahyang lain-lain. Padahal tayamum tak boleh guna pada dua sembahyang fardu. Sebab tu dibatalkan. Begitu. Itulah. Sebab tu katanya bahasan panjang. Bahasa tayamum ni susah, panjang. Tapi guna lama-lama sekali. Ada setengah orang tu tak pernah guna pun. Sebab tidak ada kecemasan, tak digunakan tayamum. Tak pernah sakit, tak pernah keluputan air, maka tak pernah tayamum dia. Tapi kalau bab belajar tayamum tu memanglah panjang bahasan dia, gitu begini. Faidatun. Ni dah habis. Kita dah habis apa dia? Sebab membatalkan tayamum. Faidatun, ini suatu faidah. Bersalahan tayamum akan wuduk beberapa perkara. Itu kitab tu kena tambah sikit. Bersalahan tayamum akan wuduk pada beberapa perkara. Nak tambah pada. Bersalahan tayamum akan wuduk pada beberapa perkara. Ini suatu faedah. Tapi maksud faedah di sini tu ialah ilmu lah juga ni. Satu pengetahuan yang jadi tambahan data yang dulu. Kalau kita tahu elok. Dia katanya bersalahan, yakni berlainan. Bersalahan, yakni berlainan. Bersalahan, yakni berlainan. Tayamum akan wuduk pada beberapa perkara. Jadi wuduk dengan tayamum tu ada tempat berlainan, tempat yang tak sama. Maka yang tak sama wuduk tak sama dengan tayamum pada beberapa perkara. Banyak perkara lah yang jadi tak sama wuduk dengan tayamum tu. Mana dia beberapa perkara? Satu, pada bahawa badal pada beberapa perkara. Pada bahawasanya ia mengakatkan hadas. Pada bahawasanya tayamum tiada mengakatkan hadas. Tayamum, kita maklum, tayamum tidak mengakatkan hadas. Tetapi walaupun tak mengakatkan hadas, boleh solat sebab tayamum tu mengharuskan sembahyang. Dia tidak mengakatkan hadas. Jadi maknanya kita sembahyang dengan tayamum tu, mana sembahyang dengan secara berhadas. Dalam keadaan kita berhadas. Tetapi dibolehkan, dan maknanya tayamum tu membolehkan, mengharuskan, membolehkan sembahyang dengan berhadas. Sebab tu kalau orang tanya, ada ke tidak boleh kita sembahyang dengan keadaan berhadas? Ada ke tidak kita sembahyang boleh sembahyang sah sembahyang dengan keadaan berhadas? Tak diulangi. Jawabnya ada. Kita tayamum. Tayamum tidak mengakatkan hadas, hanya membolehkan, mengharuskan sembahyang. Mana sembahyang dengan tayamum tu tak haram. Lagi pulaknya sembahyang tu di tempat yang ghalib tiadaan air. Sah, boleh, serta tidak wajib ulangkan. Bersalahan wuduk. Jadi berlain pula dengan wuduk.
mengangkat, yakni maka ia mengangkatkan hadas. Mengangkat hadas, yakni maka ia wudu mengangkatkan hadas, menghilangkan hukum hadas. Tayamum tidak, wudu mengangkatkan hadas. Mana jadi suci daripada hadas lah. Tayamum tidak menyuci daripada hadas. Satu tempat yang jadi berbeza di antara wudu dengan tayamum. Dan lagi pula, dan pada ni yang kedua, tempat perbezaan, bersalahan perbezaan di antara wudu dengan tayamum. Pada tiada wajib menyampaikan tanah kepada tempat tumbuh rambut. Rambut ni, dikarenakan rambut ni bulu lah. Kat kepala kita ni panggil, kat kepala tu rambut. Kalau yang tumbuh di kat lain tu panggil bulu kan. Dan jika jarang sekalipun, jikalau bulu tu jarang sekalipun, tak wajib sampaikan tanah tayamum kepada tempat tumbuh umbi dia. Di kulit, di bawah tu, di umbi dia, tidak wajib menyampaikan. Sebab tanah ni susah nak menyampaikan. Kalau ada janggut ke, kita kena buat begini nak bagi sampai. Kena begitu nak bagi sampai. Sebab air senang nak sampai. Jadi maknanya kita tayamum sekadar zuhir tu dah meratakan dengan tanah, dah cukup. Walaupun sebelah dalam tu pada tempat tumbuh dianya tak sampaikan tanah tayamum pun tak mengapa, dimaafkan. Walaupun janggut itu misai itu jarang sekalipun, tidak lebat sekalipun, mada dengan secara kita sapu zahir saja, sebelah balik, sebelah bawah, sebelah dalam, kat tempat tumbuh tu tak sampai dengan tanah pun tak mengapa. Sebab sukar, demikian itu menyampaikan tanah kepada segala tempat tumbuh. Sebab tanah ni bukan macam air, bukan lembut macam air. Sebab sukar, sebab jadi kesukaran, demikian itu menyampaikan tanah kepada segala tempat tumbuh rambut. Bersalahan air, yakni bersalahan wudu. Bersalahan air, bersalahan wudu. Wudu ni air senang nak sampai kan. Sebab dia lembut, maka tak boleh malaikat kalau tebal. Kalau jarang tu mesti kena sampai kepada tempat yang tumbuh, sampai ke kulit sebelah bawah, sebelah dalam bagi bulu. Maklum. Dan ini satu lagi tempat perbezaan, dan bahawasanya tiada dijamukkan dengan dia, dan bahawasanya bahwasanya nyatayamum tiada dijamukkan dengan dia. Tiada dijamuk ni tiada dihimpunkan. Tiada dijamukkan, tiada dihimpunkan dengan dia, dengan tayamum. Tak boleh nak himpun tu. Dan jikalau ada tayamum itu kanak-kanak sekalipun. Orang yang bertayamum tu kanak-kanak sekalipun. Tak boleh, tiada dijamuk, tak boleh dihimpun, akan dua. Dijamuk, dihimpun akan dua fardu. Sambung dengan situ. Tiada dijamuk, tiada dihimpun, akan dua fardu. Maknanya satu tayamum tak boleh nak buat dua fardu. Satu tayamum tak boleh nak buat dua fardu. Maknanya satu tayamum, satu fardu. Gitu. Cuba perhati elok-elok yang saya cakap sini. Tayamum tak boleh himpunkan dua apa? Dua fardu kan. Satu tayamum tak boleh guna pada dua sembahyang fardu. Gitu. Tak boleh guna pada sembahyang pada dua fardu. Habis itu nak tanya, kanak-kanak ada ke sembahyang fardu atas dia?
Ha. Katanya tayamum tak boleh dihimpunkan dengan dua fardu. Mana satu tayamum tak boleh guna, tak boleh solat dua fardu dengan satu tayamum. Lepas tu nak tanya, sembahyang kanak-kanak yang belum balik tu ada fardu ke? Tak ada fardu sebab orang tak mukallaf lagi, tak ada benda yang wajib atas dia kan. Ha. Lepas tu, katanya tayamum tak boleh ipun dua fardu, mana kanak-kanak fardu ke tidak? Sembahyang zuhur dia, sembahyang asar dia, fardu ke tidak? Jawabnya, tidak. Nampaknya, kena boleh lah. Nampaknya, kena boleh lah. Satu tayamum, dua, tiga, sembahyang fardu, sembahyang zuhur, asar, maghrib. Ha, kalau tak batal, itu kalau kanak-kanak kan. Sebab kalau tidak bang. Ha, sebab kanak-kanak tak ada yang fardu. Ha, lalu tu lah dia jaga katanya. Lalu tu dia jaga katanya. Dan jikalau ada yang tayamum itu kanak-kanak sekalipun. Jikalau adalah yang tayamum ni, orang yang tayamum tu kena atas kanak-kanak sekalipun. Tak boleh juga. Tak boleh juga nak guna satu tayamum kan dua fardu. Tapi fardu kepada kanak-kanak tidak ada. Walaupun tidak ada, tapi kira katanya kalau fardu orang balik, ya semuanya zuhur, jadi buat satu fardu. Begitu. Jadi padahalnya, sebab tu padahalnya, apa dia, kanak-kanak tidak ada fardu untuk dia kan. Tapi dihukumkan seperti orang yang balik. Sebab tu dia jaga, takut kita salah faham tu. Takut kita faham katanya, tayamum tak boleh nak guna dua fardu. Satu tayamum tak boleh diguna pada dua fardu sembahyang. Jadi orang tu dia faham kata, kalau kanak-kanak tak ada sembahyang fardu, dia sembahyang zuhur bukan fardu, dia sembahyang asar bukan fardu, mana boleh nak apa ni? Nak tayamum satu sembahyang dua fardu, nak boleh lah pada kanak-kanak. Padahal tak boleh juga macam orang balik. Sebab tu dia jaga kata, dan jikalau adalah ia orang, jikalau ada orang yang tayamum, yang orang yang tayamum tu kanak-kanak sekalipun, tak boleh juga. Macam orang balik juga. Sebab tu dia jaga. Seperti dua sembahyang, dua fardu tu, dia tak ada kata dua fardu sembahyang lagi tu. Tak boleh dijamuk, tak boleh dihimpun akan dua fardu. Dua fardu, fardu apa? Fardu solat ke fardu mana? Seperti dua sembahyang, yakni dua sembahyang fardu. Atau dua tawaf, ni dua tawaf fardu. Macam mana dua tawaf fardu dengan tayamum kalau nak buat? Tinggal dulu bab tayamum. Kalau dua fardu tawaf dengan satu wuduk, itu boleh kan? Itu boleh. Dua tawaf fardu dengan satu wuduk. Nak tawaf mesti kena ada wuduk. Nak tawaf pun mesti suci pada hadas juga. Macam mana dua fardu tawaf? Tawaf rukun lah. Dua tawaf rukun dengan satu wuduk macam mana? Kita buat dua kali umrah lah. Contohnya, kita nak tawaf, kita niat ihram dengan umrah. Sebab sekarang tu, kalau kita, sekarang tu apa dia? Nak pergi ihram di Miqat tu, dekat sangat kan. 5 minit tu dah sampai. 5 minit dah sampai. Jadi maknanya kita nak tawaf umrah tu pagi, kita katanya kita nak tawaf, kita sudah niat ihram, kita masuk nak tawaf, kita tayamum. Kita ambil masalah wuduk dulu. Kita ambil wuduk, masuk tawaf. Tawaf sa'i bercukur. Sudah tawaf sa'i bercukur, sudah bercukur, kita pergi niat ihram pula. Satu lagi pula, umrah satu lagi pula. Wuduk tak batal lagi. Balik nak tawaf, wuduk tadi tak batal, boleh tawaf pula. Gitu. Ataunya macam ni. Dia ada nazar nak tawaf. Dia ada nazar nak tawaf. Lepas tu masalahnya dia awal-awalnya dia pergi niat ihram di Miqat. Dia duduk kat Mekah,
Dia pergi niat ihram di Miqat. Lepas tu balik. Masuk Masjid Haram, dia tawaf. Rukun umrah. Tawaf sa'i bercukur. Lepas tu, dia sambung pula dengan tawaf nazar dia. Itu tak mengapa. Itu boleh. Kalau nazar 3 kali tawaf pun dengan satu wuduk tak mengapa. Boleh. Tapi kalau tayamum tak boleh. Sudah tawaf umrah, maka nak tawaf nazar, kena tayamum lain. Begitulah. Kenapa kenapa begitu? Kerana ia taharah darurah. Sebab apa boleh digunakan untuk satu fardu saja. Tayamum tu boleh digunakan untuk satu fardu saja kerana ia tayamum tu taharah darurah. Maknanya diguna dalam keadaan kecemasan saja. Kalau dalam keadaan tidak darurah boleh. Ada air untuk nak ambil wuduk. Tidak. Sakit masalah tak dibolehkan nak tayamum. Kalau tak ada air ada, boleh nak guna. Tak ada tegahan, tak ada sakit, tak ada apa, air pun banyak. Macam sekarang. Sebab tu katanya ada setengah orang tu tak pernah jumpa dengan tayamum. Sebab macam mana, dia tak sakit. Kalau dia demam pun nak ambil wuduk tak mudarat lagi. Air banyak sekarang. Tak pernah tayamum pun ada. Bersalahan wuduk. Tak sama dengan wuduk di situ. Dan dihimpunkan dengan bersalahan wuduk. Jadi maknanya tayamum tak sama dengan wuduk. Maknanya wuduk ni boleh guna beberapa fardu selama mana tak batal. Berpuluh-puluh sekalipun, beratus-ratus fardu sekalipun, kalau tak batal wuduk, boleh. Kalau tak batas seminggu, boleh sembahyang dengan wuduk yang tu. Kalau tak batal. Dan dihimpunkan dengan dia, dijamak tadi dah dihimpun, dan dihimpunkan dengan dia dengan tayamum satu fardu dan barang sekandak daripada sunat. Jadi tayamum tu kita boleh guna untuk satu fardu, selepas tu maknanya nak guna sunat-sunat yang lain lagi tu, itu boleh lah. Yang tak bolehnya satu tayamum guna dua fardu tak boleh. Kalau satu fardu banyak sunat-sunat tak apa. Sebab dia ni taharah darurah, maknanya orang tu tak kuat. Apabila orang tak kuat nak bagi kerja banyak-banyak tu tak boleh lah dia. Artinya begitulah. Kalau telefon tu bateri dah ada sikit, guna sekejap-sekejap tu boleh. Nak panjang-panjang tak boleh, nanti habis. Gitulah. Dan sekali lagi, dan dihimpunkan dengan dia dengan tayamum satu fardu dan barang sekandaknya daripada sunat. Ini boleh. Kenapa boleh? Boleh nak guna satu fardu dan beberapa sunat dengan satu tayamum kerana ia tiada terhingga. Kerana ia sunat-sunat. Sunat tiada terhingga, tiada sakatan. Memanglah. Kalau tanya sembahyang sunat ada berapa? Kalau tanya sembahyang sunat dalam sehari-hari itu ada berapa? Kita nak jawab macam mana? Ada berapa tak tahu. Kau boleh buat berapa? Ada berapa tak boleh nak jawab. Tapi kau boleh buat berapa? Tanya dia balik gitu. Sebab kita katanya yang ada nama tu dah maklum kan. Dah ada nama sembahyang sunat duha. Tapi pagi, kalau sunat duha sekali tu ya pagi. Tapi boleh kita tambahkan sunat mutlak. Banyak lagi kan. Banyak lagi. Lepas pada tengok kalau zuhur. Nak solat zuhur qabliyah. Nak mula solat zuhur qabliyah zuhur. Lepas ada zuhur sunat pula. Lepas pada sunat ba'diyah zuhur apa boleh? Ada lagi sunat.
Ada sunat mutlak, sunat mutlak, sunat mutlak. Sampai asar, qabli asar. Begitu. Jadi maknanya kalau kita katanya fardu pun nak sembahyang fardu pun kena ambil wuduk. Nak sembahyang sunat pun kena tayamum. Satu sunat, satu tayamum. Satu sunat, satu tayamum. Kalau orang nak sembahyang sunat mutlak boleh 10 kali. Pagi-pagi ni duduk saja-saja. Duha tu dah solat. Lepas tu tak ada lah sembahyang yang ada nama kan. Yang ada sebab tu tak ada. Lepas tu nak sembahyang sunat mutlak. Sudah sembahyang 2 rakaat, pergi tayamum. Sudah sembahyang 2 rakaat, pergi tayamum. Tak jadi susah ke begitu. Sebab tu sebab tu dibolehkan dengan satu tayamum di beberapa sunat-sunat. Sebab sunatnya banyak. Sembahyang fardu dia tak banyak, dia 5 kali. Maknanya kalau kita orang tu nak sembahyang fardu saja, makna tayamum tu paling kurangnya 5 kali ya. Gitu. Jadi maknanya kalau kita kira tu tayamum untuk sembahyang tu dalam sehari semalam 5 kali ya. Sebab apa? Sebab sunat boleh kita guna tayamum fardu. Begitu. Tapi kalau sunat kena satu tayamum juga, jenis tayamum lah. Tu mana kata kerana ia sembahyang sunat, ia sunat ni tiada terhingga. Tawaf pun sama, sudah tawaf. Sudah tawaf sunat. Maka diringankan padanya. Maka diringankan padanya pada sembahyang sunat. Diringankan dengan secara boleh tayamum satu beberapa sunat. Diringankan kan sembahyang sunat, ini macam mana diringankan? Mana boleh kita gunakan dengan satu tayamum pada beberapa sunat-sunat. Kalau tidak berat bagi orang nak sembahyang sunat mutlak. Kalau tidak jadi keberatan bagi orang yang nak sembahyang sunat mutlak. Satu sembahyang pergi tayamum. Satu sembahyang 2 rakaat, satu kena pergi tayamum. Itu jadi kesukaran. Sembahyang jenazah nak dan tambah depan kita tambahkan belum pada sembahyang tu dan dan sembahyang jenazah atas pada dari itu sunat. Atas pada sunat. Jadi maknanya dan dihimpunkan dengan tayamum satu fardu dan sembahyang jenazah. Jadi contohnya kita habis solat zuhur. Sudah habis solat zuhur tu ada jenazah datang. Biasanya orang solat jenazah kat masjid kan. Kita hari ni kita aktikah dalam masjid ni. Duduk kat masjid. Sudah solat zuhur, kita tayamum. Sudah solat zuhur dengan tayamum, kejapnya jenazah sampai. Sembahyang jenazah. Duduk sekejap sampai pula jenazah yang kedua. Tayamum itulah. Duduk sekejap datang pula jenazah yang ketiga. Mana tak payah kita ulang-ulangkan tayamum. Boleh guna dengan tayamum yang satu. Jenazah tu maknanya dan jika jadi fardu ain sekalipun. Memang sembahyang jenazah ni asalnya fardu kifayah kan. Tapi ada juga jadi fardu ain. Tapi kalau jadi fardu ain sekalipun tak payah kita tayamum lain. Sembahyang jenazah yang pertama. Contohnya kita sembahyang zuhur dengan tayamum. Habis zuhur, sembahyang jenazah dengan tayamum. Tapi jadi fardu ain. Habis satu jenazah, datang pula jenazah yang lain pula. Sembahyang jenazah yang lain pula. Dengan tayamum tu juga. Habis satu. Lepas tu jadi fardu ain. Nak jadi fardu ain ni dia begini. Dia masalahnya katanya urusan mayat tu. Urusan mayat mulai 4 perkara tu apa dia? 4 perkara tu mandi, kapan, solat, tanam. 4 perkara tu apa dia asal ni? Mandi dulu mandi, kapan, solat, tanam. Itu fardu kifayah. Tapi boleh jadi
boleh jadi ubah kepada jadi fardu ain. Ha, nak jadi fardu ain, nak jadi fardu kifayah, macam salam, macam jawab salam lah. Kalau jawab salam fardu kifayah, kata fardu kifayah tu kalau kita ada ramai-ramai, kalau kita ada ramai-ramai, anak nak bagi nampak masalah salam dulu. Tadi kita pergi pada masalah jenazah. Jadi kalau kita jawab salam ni adalah hukumnya fardu kifayah. Berdosa kalau semua tu tak jawab. Kata fardu kifayah, kalau kita duduk 2 orang ke atas dalam satu majlis, orang datang beri salam, maka kalau kita tak jawab, kawan kita jawab pun dah lepas pada tuntutan wajib. Tetapi kalau kita duduk ramai-ramai, maknanya 2 orang ke atas, maknanya ada seorang jawab dah lepas. Tapi kalau kita duduk seorang kita, orang beri salam, apa hukum? Bukan fardu kifayah tu, fardu ain. Siapa lagi nak jawab? Kalau kita duduk seorang. Jadi maknanya siapa lagi nak jawab? Kalau kita tak jawab, orang beri salam kat kita. Jadi fardu ain di atas kita jawab salam. Demikianlah. Lepas tu masalah jenazah ni dia kata jadi fardu kifayah di atas orang yang tahu dengan kematian. Di suatu tempat. Kalau tak tahu dengan kematian, tak sangkut hukum fardu kifayah dengan dia. Contohnya malam. Contohnya malam tak apalah. Kita tidur. Tak tidur pun tak apalah. Kita duduk dalam rumah kita. Dalam kawasan kampung kita, ada seorang tu mati. Dalam kawasan kita lah mati. Kita duduk dalam rumah kita, tak tahu katanya ada orang mati. Tak tahu kata ada orang mati dalam kawasan kampungan kita. Apabila tak tahu, tapi orang lain tu tahu. Kita tak tahu sebab dia tak ada iklan dengan itu dah. Jadi kita tak tahu sebab kita pun tak keluar pada rumah, tak tahu. Hukum fardu kifayah tak sampai ke kita sebab kita tak tahu. Gitu. Jadi maknanya wajib kena mandi, kena apa, fardu kifayah kepada orang yang tahu saja. Kalau tak tahu, macam contohnya berdosa ke tidak kita katanya jiran sebelah rumah kita tu mati. Dah 2 bulan tak tahu. Dah mati 2 bulan. Berdosa tak atas kita dan orang kampung tak uruskan jenazah dia. Tak berdosa. Kita kata dah kering dah 2 bulan mati dalam rumah. Tapi kita tak nak tengok dia balik kampung kot. Nak kata begitu. Selalu dah jumpa hari-hari. Hari ni tak tengok. Kereta pun tidak ada depan rumah. Kita sekata dia balik rumah. Balik kampung. Kenapa dia mati dalam rumah. Dah 2 bulan. Nak tanya orang dalam kampung tu berdosa ke tidak, tak uruskan jenazah mayat dia. Tak salah sebab tak tahu. Tak tahu. Jadi kalau siapa tahu, wajib tahu ramai, wajib jadi fardu kifayah. Tapi kalau tahu seorang saja, orang lain tak tahu, jadi fardu ain. Lepas tu, nak bagi mudah nampak masalah jadi fardu ain, kita dengan kawan kita pergi kepada satu pulau. Misalnya. Duduk, buat camp kat sana. Nak mancing ikan. Duduk kat pulau masalah. Lepas tu, katanya, contohnya begitulah, duduk kat pulau. Kita dengan dia saja. Ada kita, ada dia. Yang lain tidak ada. Lepas tu, maka tiba-tiba kawan kita tu mati. Nak jadi fardu kifayah dengan siapa? Tak ada orang lain lah. Nak kongsi jadi fardu kifayah, hanya jadi fardu ain atas kita. Tu nak ceritanya begitu. Artinya dia masuk dalam hutan yang jauh. Kan? Atau dia pergi ke Afrika, ke apa binatang safari tu. Maka dia seorang saja yang tahu. Orang lain tidak ada. Maka fardu ain. Itu maknanya solat jenazah apa dia? Asalnya fardu ain, fardu kifayah
dah jadi ubah jadi fardu ain sekalipun, maka boleh kita gunakan dengan satu tayamum akan beberapa sembahyang jenazah. Walaupun dah jadi fardu ain sekalipun. Ini ada ni. Macam mana jadi fardu ain? Seperti tiada ada hadir orang lain sebab arid jua. Ada. Seperti tiada hadir, yani tiada hadir ini tiada datang solat jenazah orang lain. Lain pada kita tak ada siapa datang. Itu walaupun jadi fardu ain sekalipun, maka tak mengapa. Boleh satu tayamum beberapa. Sebab apa? Boleh juga tu satu tayamum beberapa solat jenazah walaupun dah sudah jadi fardu ain sekalipun sebab arid jua. Sebab kedatangan. Mana? Ya asalnya sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Lepas tu ubah jadi fardu ain itu kedatangan saja. Jadi maknanya sembahyang jenazah urusan mayat ni hukum zati itu ialah fardu kifayah. Lepas tu kalau kita ada seorang aridi jadi fardu ain. Jadi fardu ain itu aridi, fardu kifayah tu zati. Betul. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dan pada bahawasa tiada disembahyang dengan dia fardu ain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستدعوك مع قرآن